Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Sarawak dijangka akan mendapat bekalan vaksin jenis CanSino pada pertengahan Julai ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangka Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, negeri ini telah memohon untuk mendapatkan 650,000 dos vaksin tersebut. Jelasnya CanSino hanya memerlukan sekali suntikan dos dan penggunaannya bersesuaian untuk penduduk yang jauh di pedalaman seperti kaum Penan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau pusat pemberian vaksin PPV Dewan Masyarakat Sepauh pada Rabu. Dalam pada itu, beliau juga menambah pasukan perubatan telah mengunjungi beberapa buah rumah panjang dan kawasan pedalaman di bahagian Miri dan Kapit untuk program vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Katanya lokasi yang dikunjungi berdasarkan rekod berlakunya penularan wabak COVID-19 dan memerlukan tindakan segera. Sementara itu, Datuk Ahmad Ugah berkata, setakat ini seramai 910,595 penduduk di Sarawak telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ujarnya daripada jumlah tersebut, 54,746 individu telah mendapatkan vaksin pada Selasa. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata, untuk bahagian Betong, seramai 35,312 individu telah mendapatkan vaksin dos pertama dan 7,236 dos kedua. Berita seterusnya, PPV Eastwood Valley dan PPV Dewan Universiti Kertin memerlukan penambahbaikan segera bagi memastikan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK selesa dan berjalan lancar. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, ini selepas jumlah penerima vaksin COVID-19 bertambah dan operasinya dilanjutkan sehingga Isnin. Keadaan proses pemberian vaksin agak sesak berikutan dengan penambahan jumlah dos secara mendadak. Oleh itu, JPBB Miri mencadangkan dengan menambahbaikkan susun atau dan pengubah suai dengan segera untuk menampung kapasiti yang meningkat ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau proses pemberian vaksin COVID-19 di kedua-dua PPV berkenaan pada Selasa. Dalam pada itu, JPBB Miri telah menerima cecair sanitasi sumbangan sebuah syarikat tempatan dan ia diserahkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Miri untuk dilaksanakan proses sanitasi di Dewan Universiti Kertin. Selanjutnya, laporan di PPV Dewan Masyarakat Terbedu menerusi tinjauan Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Roland Sagahwiin pada Selasa. Beliau memberitahu seramai 5,178 orang telah menerima suntikan vaksin jenis Sinovac sepanjang 10 hari PPV tersebut beroperasi dengan sasaran mencapai kapasiti 800 dos suntikan vaksin dalam sehari. Setakat ini dalam masa 10 hari sudah 5,178 orang yang telah disuntik dengan vaksin dan saya difahamkan bahawa mereka ini bekerja the whole day, ya, sepanjang hari hingga pukul 5 dan pada masa ini mereka dibekalkan kurang lebih 500 ataupun 500 lebih sikit vaksin, ya, yang diberi. Tapi target dalam masa yang terdekat ini mereka berharap sekurang-kurangnya 600, tapi mereka mempunyai kapasiti untuk 800 dalam sehari. Datuk Roland yang juga adun tarat menambah sebanyak 7 kampung dari kawasan Jalan Ling Padawan menerima suntikan vaksin dos pertama mereka menerusi sistem hybrid. Salah seorang penerima vaksin, Jeffuddin, yang ditemu bual menyeru mereka yang belum mendaftar
untuk melakukannya dengan segera demi menjaga kesihatan diri dan orang sekeliling. Minta teman-teman, kawan-kawan yang belum mendaftar, tolong berdaftar dengan segera. Sebab kita kena jaga kesihatan kita. Minta semua yang belum kena hadir dan mendaftarlah secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Laporan di Sibu. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak merangkap adun nangka Dr. Anwar Rapai telah menyumbang 5 unit komputer riba kepada PPV Dewan Lakis Masjid An-Nur. Menurutnya, 2 unit komputer riba tersebut adalah sumbangan peribadi Ketua Penerangan PBB Pemuda PBB Nangka, Fairul Syarmil. Sumbangan diserahkan beliau kepada Panglima Brigade Jeneral Syamsul Jaafar pada Selasa. PPV Dewan Lakis mula beroperasi pada Rabu dengan proses vaksinasi dibantu pihak anggota Tentera Malaysia ATM dari Brigade ke-9 Infanteri Malaysia. Sasaran kapasiti adalah seramai 500 orang sehari, di mana setiap penerima vaksin akan diberi tarikh dan masa temu janji melalui aplikasi WhatsApp lengkap dengan nombor siri. Berikut pula, seramai lebih 4,000 penduduk dari 980 buah keluarga di Kampung Baru yang menjalani perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah menerima bantuan bekalan makanan bagi fasa kedua sumbangan Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang dan Kerajaan Sarawak baru-baru ini. Bantuan tersebut telah diagihkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Daerah Samarahan serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Samarahan bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Baru Tengah. Ketika meninjau pengagihan bantuan berkenaan, Rubiah menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus memastikan proses agihan tersebut dilaksanakan dengan lancar mengikut perancangan yang ditetapkan dan berharap semua penerima dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaiknya. Manakala PKPD di Kampung Sarikin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi 2 Bandar merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datu Ik Pahon Joik bersama dengan Adun Tasik Biru Datu Henry Jineb baru-baru ini telah meluangkan masa meninjau keadaan di situ. Tinjauan tersebut turut disertai Pegawai Daerah Bau merangkap Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Anelia Siam. Datu Ik Pahon dan rombongan telah mengambil maklum mengenai perkembangan berkaitan pelaksanaan operasi pengesanan kes aktif ACD yang telah dijalankan pada 15 dan 18 Jun lalu. Sejurus selepas itu, rombongan berkesempatan singgah di Sekatan Jalan Raya SJR PKPD bagi meninjau dan menyantuni para petugas Barisan Hadapan. Kampung Sarikin mempunyai sejumlah 271 ketua isi rumah dengan seramai 1,050 orang penduduk telah dilaksanakan PKPD mulai 17 hingga 30 Jun ini, susulan pengumuman oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Selanjutnya, seramai 7,427 orang atau 56.24% daripada 13,206 orang penduduk di Sungai Asap dan kawasan sekitarnya telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang diadakan di PPV Dewan Serbaguna Sungai Asap sehingga Sabtu. Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon berkata beliau berpuas hati dengan keadaan, proses dan pencapaian di PPV tersebut dan sasaran untuk penduduk menerima vaksin akan dapat dicapai tidak lama lagi. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan ke atas PPV Dewan Serbaguna Sungai Asap pada Sabtu. Kennedy turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan yang menjalankan tanggungjawab dengan baik di PPV berkenaan, termasuk Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Belaga serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang telah menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Laporan seterusnya mengenai 11 individu termasuk pekerja warga asing dan 2 premis yang telah dikenakan kompaun atas kesalahan tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP.
Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang, antara kesalahan yang dilakukan adalah tidak mengimbas MySejahtera, tidak memakai pelitup muka dan mengadakan mesyuarat secara terbuka serta membenarkan pekerja turun bekerja melebihi 30%. So apa yang kita dapati masih terdapat juga kebanyakan orang masih tidak comply, sedangkan kes kita boleh dinampak semakin ada tanda-tanda yang semakin meningkat. So kita amat berharap walaupun dalam keadaan yang sibuk ini, dalam keadaan yang PKP ini, kita masih berharap semua syarikat ataupun kilang boleh patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Ya. Beliau berkata demikian semasa mengadakan operasi bersepadu pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di industri Kemenah pada Isnin. Keseluruhan jumlah kompaun yang dikeluarkan dalam operasi itu sebanyak RM39,000. Dalam perkembangan lain, Dr. Melvin menegaskan tiada wujudnya sebarang makluman yang mengatakan terdapat walk-in untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Poliklinik Bintulu. Kita masih mengutamakan sesiapa yang telah daftar di bawah MySejahtera mengikut temujanji MySejahtera, kecuali terdapat segelintir yang di mana mereka telah terlepas temujanji mereka dan mempunyai temujanji khas di bawah klinik kesihatan. Selain daripada itu, kita masih mengikut temujanji dari yang dikeluarkan oleh MySejahtera supaya mereka boleh datang ikut temujanji lah. So harapkan sesiapa yang di luar, semua orang jangan mengibarkan maklumat yang palsu kepada orang lain supaya dapat mengurangkan lagi kesesakan di klinik kesihatan kita. Berikutnya di daerah Bak Kelalan dengan sejumlah 600 dos pertama vaksin COVID-19 telah diperuntukkan di PPV Dewan Budok Nur merangkumi 10 buah kampung. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar dengan kerjasama antara Ketua Pasukan Perubatan Angkatan Tentera Malaysia ATM Batalion Pertama, Bahagian Perubatan yang berpengkalan di Kem Muara Tuang, Dr. Amir Syahmi Muhammad Zainal Abidin dan petugas KKM Daerah Lawas di bawah seliaan Dr. Faridah. Tinjauan UKAS di Bak Kelalan pada hari pertama mendapati seramai 281 penerima dari 8 buah kampung telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 melalui kaedah walk-in dengan datang dahulu tanpa sebarang temu janji untuk menerima suntikan dan daftar kemudian. Beberapa penduduk yang ditemu bual memberitahu mereka tidak mendapat apa-apa kesan sampingan sebaik sahaja selesai menerima suntikan vaksin COVID-19. Saya telah mengambil vaksin pertama. Saya merasa seperti biasa, tidak ada yang sakit-sakit. Ajakan saya kepada semua anggota penduduk di Bak Kelalan supaya kita semua ambil vaksin. Terima kasih. Reaksi saya setelah ambil vaksin itu nampaknya tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi saya ajak semua kita harap ambillah vaksin karena tidak apa-apa masalah. Proses vaksinasi di PPV Dewan Budok Nur Tutur menyaksikan seorang penerima vaksin padan labo 102 tahun merupakan antara penerima vaksin tertua di Bak Kelalan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.